Okay. 155. 606. Oh, 600. Berapa? Saya lagi? Okay. 655.2. 65.2. Okay. 55. 655. 655.2. Okay. Jadi yang ni dia bagi kamu tempoh. Lepas tu dia nak H kan? Maknanya dia nak jarak yang ni. Yang ni H. Dia bagi kamu tak jejari apa-apa. Dia bagi jejari bumi kan. Jadi dia bagi kamu R bumi. Ni. Tadi R orbit untuk satelit ni, R satelit sama dengan R jejari bumi campur dengan H kan. Jadi kamu boleh undur balik kalau kata kamu nak dapat balik H ni. Kita tengok lagi kita ada maklumat apa, kita ada jejari orbit bulan. Yang ni R bulan kamu. R bulan sama dengan 3.83 darab 10 kuasa 8. Buat apa cikgu nak tulis kat atas ni. Yang ni R bulan. Okay, kita ada dua objek yang sama orbit bumi, jadi kita boleh pakai formula T gitu. Jadi kalau kata secara umum formula tu ni lah, T1 kuasa 2 over R1 kuasa 2 sama dengan T2 kuasa 2, yang ni kuasa 3 over R2 kuasa 3. Okay, jadi T1 ni kita ambil sebagai satelit kita. Jadi satelit kita 24 jam kan dia punya tempoh. Jadi ni 24 kuasa 2. Jadi kita tak tahu, kita nak tahu ketinggian satelit tu kan. Kita tulis. Yang ni kita tahu kan jejari bumi. Jadi jejari bumi tu 6.37 darab 10 kuasa 6. Lepas tu tambah dengan satu nilai H. Betul ke jejari bumi ni 6.37 tadi? Betul kan? Betul lah. Besarnya jejari bumi. Jejari bumi 6,400 kilometer. Betul lah 10 kuasa 6. Sabar. Okay. Jadi kat belah kanan ni kita punya maklumat pasal bulan. Kita punya tempoh orbit bulan tadi 655.2 kan. 655.2 kuasa. Hello. Okay. Jadi Hello. kita ada R2 kan. Kita ada R untuk bulan. Ada kan? Sorry. Betul lah. Cikgu pun pening dah. Jadi ini tempoh. Jadi radius untuk bulan tadi, jejari orbit bulan. Berapa jejari orbit bulan? 3.83 kan? Jadi yang kita nak ni yang ni. Nampak tak? Cuba kamu kira. Dapat tak jawapan dia? 3. Yang ni semua dah ada. Kecuali dia ni. Kecuali H ketinggian tu. Okay. Okay. Yang ni ada kuasa 3. Ini pun ada kuasa 3. Okay. Cuba kamu selesaikan. Cari nilai H ni. Jadi H ni kalau kita kira betul, patut dapat ni. 3.59 darab 10 kuasa 7 meter. Ini boleh kau picit kalkulator. Jadi yang ni yang kamu nak kan. Jadi yang ni last. Kamu kira yang belah kanan ni dulu. Lepas tu ambil 24 kuasa 2 ni pindah sana. Okay. Jadi bila kamu dah pindah 3-3 ni, tinggal yang ni kuasa 3 kan. Jadi sebab dia ada kuasa 3, kamu pindahkan kuasa 3 tu maknanya dia jadi punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3, answer. Dapat 4,224. 3 je, 19.44 ni. Lepas tu kamu buang jejari bumi ni.
Maknanya kamu tolak dia. Okay. Jadi yang ni jawapan dia kalau dia bukan dalam piawai. Kalau kamu nak kalkulator kamu piawai, kamu tukar dia jadi mode saintifik ni. Dengan kamu ambil 3 tempat puluhan. 3.59 darab 10 kuasa 7. Cuba kira bagi dapat. Sebab nak berlatih kamu picit kalkulator juga. Dapat lah? Dapat tak? Jawapan dia 3.59 darab 10 kuasa 7. Dapat ya? Dapat ke? Lamanya. Dapat dah? Siapa? Baru dapat ya, tadi silap pak. Okay. Yang lain dapat tak? Korang frust dengan soalan-soalan yang pakai apa? Nombor panjang-panjang ni. Frust tak belajar tajuk? Apa-apa lah.
sabar sikit nah. Jadi memang ini tajuk baru. Tahun ni baru kamu dapat tajuk ni. Jadi kesusahan dia dalam mengetik nombor-nombor yang ada kuasa-kuasa panjang-panjang ni. Yang ni susah sikit daripada formula sebelum ni ke sebab dia ada kuasa 3. Jadi sebelum pecik kuasa 3 nombor dalam tu. Nah, okey. Dah habis dah soalan kiraan kita. Ni yang tu yang cikgu nak ajar hari ni. Cikgu nak tunjuk kamu something lah. Mana? Okey, jadi mana soalan? Jadi yang ni ada satu aplikasi untuk tunjuk solar sistem kamu. Ni pergerakan semua planet. Kamu tengok pergerakan semua planet. Jadi yang ni ikut hukum Kepler kan. Siapa yang duduk dekat tu dia bergerak laju. Siapa yang duduk jauh, yang ni bumi. Siapa yang duduk jauh tu dia bergerak perlahan sampai kamu tak nampak pun dia bergerak. Sebab radius dia besar sangat, dia jauh sangat. T kuasa 2 adalah berkadar langsung dengan R kuasa 3 kan. Jadi dia ni jauh. Jadi apa yang kamu nampak berlega-lega kat keliling planet-planet ni? Apa yang berlega-lega kat planet ni? Kamu tak nampak? Kamu nampak ke cikgu punya skrin? Nampak? Bulan dia, satelit dia, bulan. Bulan Satelit sebelum jadi. Jadi yang ni Jupiter kamu kan? Jupiter kamu ada 79 bulan. Bulan dia ada 79 buah. Okay, jadi katakan yang ni Mission to Mars. Kamu biasa dengar tak Mission to Mars? Ada movie ke? Okay, jadi katakan satelit. Ya, ada. Satelit kita nak hantar pergi Mars kan? Jadi kita akan hantar daripada bumi. Kamu tengok ni ada 4, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ni cara dia saintis hantar satelit pergi ke orbit lain. Jadi dia start, nampak tak? Dia launch daripada bumi. Lepas tu dia akan pindah pergi ke orbit Mars. Jadi bila dia sampai ke orbit Mars ni, masa tu Mars pun berada kat situ. Baru dia boleh landing kat Mars. Jadi yang ni sebab tu kamu kalau nak kerja dalam bidang astronomer ni pun kamu perlukan matematik yang high skill juga. Dia pakai calculation yang tinggi. Jadi kamu tengok yang ni dia bertolak pada Disember 4, 1996. Ni satelit kamu. Nampak dia keluar daripada orbit bumi tu, lepas tu dia bergerak pergi ke orbit Mars tu. Lepas tu nampak tak? Jadi dia akan kira lah putaran Mars tu. Jadi dia dapat landing kat Mars tu dalam masa 7 bulan pada tarikh Julai 4, 1997. Jadi yang tu yang satelit yang ni kan, yang first kan. Jadi yang ni yang baru, yang latest yang dia akan hantar. Dia tak tahu dia jadi hantar ke tidak lah. Jadi dia akan hantar pada 17 Julai 2020 ni. Ni birthday siapa tak tahu. Okay, jadi dijangkakan dia akan kamu tengok masa dia. Saya tu. Jadi dia akan sampai pada Februari 2021. Jadi kamu tengok perjalanan dia. Saya suka tengok ni sebab macam bumi tu melepaskan anak dia. Jadi satelit ni slowly dia pindah daripada orbit bumi masuk ke orbit Mars. Lepas tu kita kena calculate Mars tu punya putaran juga supaya dia matching dengan satelit kamu. Baru kamu boleh pergi kepada planet yang kamu nak. Sama juga kalau nak pergi bulan, kamu kena tahu bulan tu ada kat mana. Baru kamu boleh landing kat bulan. Kalau tidak nanti kamu miss bulan, kamu pergi tempat lain. Alright. Lepas tu satelit, kamu rasa ada banyak mana satelit kat luar bumi ni sekarang ni? Ada banyak mana? Ada ribu-ribu kan? Jadi cikgu tunjuk kamu. Ni satu aplikasi, mana masih tunjuk aplikasi ke? Sat sonok. Okay, ni bumi kita. Jadi yang ni satelit yang dilancarkan oleh negeri-negeri yang berbeza, negara yang berbeza, US, Rusia, China, Japan. Kita duduk kat ada ni lah. Jadi dia lancar ikut saiz. Dia nak lancar satelit ni bukan murah, mahal tau. Jadi dia kira ikut kilogram. $4,653 per kilogram. Jadi kalau kata kamu punya satelit tu 20,000 kg, mahal lah. Jadi susah nak hantar. Jadi sekarang ni tapi kita boleh hantar satelit sekecil 1 kilogram saja nak pergi ke orbit. Memang kita tengok ada banyak mana satelit kat bumi kita. Jadi yang ni kat low Earth orbit. Jadi semua yang gerak ni semua satelit. Semua titik-titik yang kamu nampak ni semua satelit. Okay. Banyak Jadi yang ni yang bergerak, ada yang duduk diam ni kita panggil sebagai geopegun. Ada kamu belajar dulu. Jadi ada satelit geopegun, ada satelit yang bergerak. Jadi yang biru-biru ni US punya. Ni ada yang military punya, nampak tak? Jadi untuk military dia saja dia dah hantar berapa ribu dah. Termasuk yang kecil-kecil ni sekali. Ada yang commercial, ada yang untuk internet kamu. Jadi internet kamu pun perlu banyak. Ni untuk komunikasi. Tak silap cikgu ni. Baris.
Semua duduk dalam orbit ni. Jadi kita pergi jauh lagi. Nampak tak? Dia punya satelit satu baris ni dia punya, satu baris ni Rusia punya. Semua yang Rusia punya ni semua untuk militeri. Tak tahu dia tengah tengok apa lah, satu tengah tengok pergerakan satu dunia lah ni. Tu kata kalau kata kamu nak hantar bom atom, kan kamu boleh pakai satelit untuk tahu kedudukan tiap-tiap rumah kat dunia ni. Sebab semua connect dengan telefon kan. Dia kata dia nak hantar bom kat mana-mana. Dia kena tahu lokasi kamu je lah. Dia boleh tahu lokasi kamu kat mana-mana sebab satelit dia ada beribu-ribu. Faham? Sebab tu kata untuk militeri ni dia orang kuat dari segi dia perbanyak dia punya maklumat pasal bumi ni. Tahu ke? China pun ada. Ini dia kata sini. Jadi kebanyakan satelit ni untuk komunikasi. Tapi ada yang untuk military purposes yang government sendiri yang hantar. US, Rusia dengan China lah paling banyak. US ada 154. Ni yang lama. Jadi sekarang ni mungkin banyak lagi. Rusia ada 80 dan China ada 52. Yang orang lain tu mungkin ada sikit-sikit. Okay, kamu tengok yang ni dah jauh. Ada lagi, nampak? Yang ni untuk commercial dengan military juga. Jadi kat tiap-tiap orbit tu ada. Okay, lepas tu ni paling banyak sekali. Geostationary planet yang duduk jauh ni. Yang ni jarak dia banyak mana daripada bumi. Dia bagi tahu jugalah maklumat pasal tu. Jadi yang ni ada penuh padat kat orbit ni lah. Geostationary orbit. Jadi semua ni satelit yang geopegon yang dia akan duduk pada satu tempat saja kat bumi ni. Dia akan tengok satu kawasan saja. Jadi kalau kamu tengok ni menarik lah. Siapa sangka kat kamu punya kamu punya space ni punya banyaknya benda. Jadi dia kata ada satelit space experts have watching as Rusia, China. Dia bertengok lah siapa yang satelit dia ada yang anti. Kalau kamu tengok movie ada kan anti satellite weapon kan. Satelit yang potentially anti satellite weapon. Jadi maknanya boleh rosakkan satelit orang lain kot. A recent Russian test raised fears of a military space race space disaster. Okay, jadi yang ni tambahan je lah. Okay, jadi next nanti kita akan sambung lagi kelas kita. Yang ni Elon Musk. Ni kalau siapa perhatikan langit April 19, 2020. Ada orang nampak satelit dia satu baris. Jadi nampak tak? Dia tengok langit kat Europe. Ni baru lagi lah 19, 2020 dia nampak titik-titik tengah bergerak. Rupanya semua titik-titik ni satelit. Satelit daripada company SpaceX ni. Jadi satelit ni untuk communication lah, untuk bagi tujuan dia untuk global internet satu dunia. Jadi kalau kamu tengok ni kamu tahu ke yang ni satelit? Jadi dia nampak macam ulat lah satu baris. Jadi semua ni satu biji satelit kecil-kecil nampak kat langit lah. Jadi yang lain-lain tu tak nampak sebab dia tak pantulkan cahaya. Kalau tidak kamu punya langit ni penuh. Okay. Mana Cikgu Minota ni? Dah habis dah. Kita dah habis dah tajuk kita. Macam mana takat ni kamu belajar tajuk kegravitian ni? Okey ke? Okey ke? Kamu frust ke belajar online? Frust ke? Sabarlah. Jadi kita bagi habis tajuk ni je. Lepas tu kita break sekejap. Kita break 2 minggu. Kita break 2 minggu lepas raya nanti baru kita sambung. Kalau kata sekolah tak buka lagi, cikgu harap sekolah buka lah. Kamu doa lah banyak-banyak. Patutnya boleh buka dah sebab banyak dah tempat yang tak ada kes corona dah kan. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita baca doa dulu, doa menutup dulu.